Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Sabtu 15 Ogos. Satu kes baru positif COVID-19 direkodkan di Sibu semalam, menjadikan jumlah kes positif setakat ini sebanyak 682 kes. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ogah Embas dalam sidang media di Kochi memaklumkan kes ke-682 itu merupakan seorang lelaki warga negara yang balik ke Sarawak dari Yaman pada 3 Ogos lalu. Jelas Dato' Amar, kes merupakan seorang penuntut di sebuah universiti di Yaman dan dikategorikan sebagai kes import. Lelaki terbabit telah melakukan saringan kedua pada 12 Ogos dan disahkan positif COVID-19 semalam. Kes ini merupakan kes import ketiga melibatkan warga negara yang balik ke Sarawak dari Yaman dan pengesanan kontak serta siasatan kini sedang giat dijalankan. Sementara itu, 9 kluster COVID-19 di Sarawak kekal aktif dan tiada kes baru yang pulih dan discharge dilaporkan semalam. Dato' Amar Douglas juga berkata, walaupun terdapat satu kes positif, Sarawak masih lagi berstatus hijau. Ekoran kes baru positif tersebut merupakan kes import. Di samping itu, JPBN juga memutuskan semua rakyat Sarawak yang keluar dari Sarawak ke Semenanjung, Sabah dan Labuan atas urusan rasmi sama ada dengan jabatan kerajaan mahupun swasta dan balik semula ke Sarawak tidak melebihi tempoh 2 hari akan dikecualikan daripada kuarantin. Walau bagaimanapun, mereka hendaklah membawa bersama surat arahan rasmi daripada ketua jabatan atau majikan. Dalam sidang media yang sama juga, beliau merangkap Timbalan Ketua Menteri memberitahu bahawa kerajaan negeri telah menyumbang RM1 juta untuk naik taraf kapasiti saringan di pusat jantung sebagai langkah memastikan negeri ini mampu menampung keperluan sedia ada. Memasyarakatkan Radio Televisyen Malaysia melalui kepelbagaian program di lokasi terus menjadi platform entiti radio kerajaan dalam menyampaikan maklumat, agenda dan dasar kerajaan kepada pendengar di bandar maupun di luar bandar. Pengarah penyiaran kawasan Sarawak, Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, kolaborasi antara masyarakat setempat dan RTM sangat diperlukan bagi menjayakan program untuk manfaat semua pihak termasuk masyarakat Timiri. Abdul Hadi Muhammad Yusof yakin dengan komitmen dan kolaborasi antara masyarakat dan RTM, ia dapat mengetengahkan kepelbagaian budaya di negeri ini menerusi penerbitan program. Dan ini adalah satu perkara yang cukup penting pada RTM kerana kita ingin melihat dan komitmen engagement kita dengan masyarakat setempat supaya informasi maklumat yang kita berikan itu memenuhi sasarannya. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat dan menerima kunjungan hormat Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri dan Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Sungai Asap di Auditorium RTM Miri. Sementara itu, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri, Presiden Ngau Uvang berkata, pihaknya sentiasa menyokong penambahbaikan rancangan di Perkhidmatan Kayan Miri FM. Satu dorongan untuk memperkembangkan rancangan di bawah RTM Kayan ini untuk kebaikan kaum Kayan di kawasan Sarawak. Perkhidmatan Kayan Miri FM beroperasi selama 6 jam bermula 12 tengah hari hingga 6 petang. Dalam majlis berasingan, Naib Presiden Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak, Jalong Wan berharap kerjasama ini memberi manfaat kepada masyarakat terutama di pedalaman Belaga dan Baram. Pengarah begitu memahami tentang apa yang dikenaki oleh kaum Kenyah dan dia nampaknya cuba banyak membawa beberapa perkara pergi ke peringkat atasan. Jadi kita sangat berpuas hati dan terima kasih kepada RTM mengadakan rancangan seperti ini. Jalong Wan berkata kepada pemberita selepas menghadiri majlis perjumpaan bersama pengarah penyiaran kawasan Sarawak dan ketua masyarakat kaum Kenyah di Auditorium RTM Miri. Selama 439 orang calon di Sarawak telah mendaftar bagi menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan SPMU tahun 2020 yang akan diadakan serentak seluruh negara pada Isnin hingga Rabu depan. Pengarah Pendidikan Sarawak, Abang Mat Ali Abang Masagus, dalam kenyataan medianya berkata, calon-calon berkenaan akan menduduki SPMU di 18 buah pusat peperiksaan di negeri ini.
Ia melibatkan 14 buah pusat sekolah menengah kebangsaan, 2 pusat di sekolah kebangsaan dan 1 pusat masing-masing di sekolah swasta dan di sektor pentadsiran dan peperiksaan pejabat pendidikan daerah di seluruh negeri. Seramai 36 penyelia kawasan dan 61 orang pengawas di negeri ini telah dilantik untuk mengendalikan peperiksaan berkenaan. Abang Mat Ali turut mengingatkan semua calon supaya merujuk kepada jadual waktu peperiksaan SPMU untuk mendapatkan maklumat mengenai butiran peperiksaan serta arahan yang perlu dipatuhi semasa peperiksaan berlangsung. Di samping itu, calon juga perlu mematuhi garis panduan pengurusan pentadsiran pusat dan peperiksaan awam yang boleh dimuat turun menerusi portal Kementerian Pendidikan dan hendaklah dibaca bersama-sama dengan prosedur operasi standard serta arahan yang dikeluarkan kerajaan berkaitan COVID-19. Penubuhan pasukan respon kecemasan ERT di sesebuah premis bangunan, loji dan kilang-kilang yang menjalankan pengoperasian berbahaya amat penting bagi menghadapi sebarang insiden kecemasan terutama kebakaran. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Khairuddin Rahman berkata penubuhan pasukan itu sebagai langkah mendidik warga kerja semasa berdepan kecemasan dan keselamatan yang berisiko ketika berada di tempat kerja. Ujar Khairuddin, pekerja atau kaki tangan yang merupakan pasukan bertindak pertama sekurang-kurangnya boleh melakukan tindakan awal sekiranya berlaku kebakaran sebelum anggota bomba tiba bagi mengelak sebarang kemalangan yang melibatkan nyawa pekerja serta kerugian harta benda. Beliau berkata demikian pada majlis ringkas penyerahan sijil penghargaan ERT sejingkat Power Corporation di Ibu Pejabat JPPM Tabuan Jaya. Pada majlis itu, beliau turut memuji kecekapan dan tindakan pantas 9 kaki tangan kilang tersebut yang berjaya mengawal kebakaran yang berlaku Khamis lepas daripada merebak ke bahagian lain. Justru Khairuddin meniru pemilik premis di negeri ini untuk menubuhkan pasukan ERT di premis masing-masing serta menyediakan latihan semasa berdepan dengan situasi cemas. Tindakan cuba memberi suapan agar tidak dikenakan tindakan undang-undang kerana membawa masuk pendatang asing tanpa izin parti ke negara ini membawa padah kepada salah seorang ejen sindiket membawa masuk parti kerana turut disiasat di bawah Akta SPRM 2009. Nasib malam itu menimpa seorang ejen warga negara tempatan yang bertindak cuba memberi wang suapan RM2,000 kepada Ketua Pasukan Pelatun 5 Kompani B Batalion 11 Pasukan Gerakan AM semasa pasukan tersebut menahan 20 parti warga negara Indonesia dalam op benteng COVID di Serian. Komander Brigade Pasukan Gerakan AM Sarawak SAC Manca Atta menerusi kenyataan mendedahkan tindakan memberi rasuah dibuat kepada Inspektor Muhammad Taufik Ahmad Azuddin agar tidak dikenakan tindakan undang-undang. Lelaki tersebut akan disiasat di bawah Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak kurang 10 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau penjara maksimum 20 tahun. Benteng COVID tersebut di laluan tikus ladang sawit berdekatan Sekolah St. Raymond Jalan Mongkos Serian Khamis lepas berjaya menahan 15 lelaki dan 5 perempuan warga negara Indonesia. Serbuan pada pukul 10.45 malam itu dibuat atas maklumat risikan benteng COVID dan pemeriksaan ke atas warga negara Indonesia berkenaan mendapati mereka tidak mempunyai sebaran dokumen perjalanan yang sah. Tangkapan dibuat di bawah Seksyen 6(1)(C) Akta Immigration 1959 Palang 63 kerana gagal mengemukakan sebarang perjalanan yang sah. Turut ditahan dalam operasi tersebut ialah 4 lelaki warga negara tempatan yang disyaki menjadi ejen kepada sindiket membawa masuk warga negara Indonesia tersebut secara tidak sah untuk bekerja di negara ini. Tangkapan warga tempatan ini dibuat di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran 2007. Pemeriksaan lanjut ke atas semua subjek turut menjumpai sebuah motosikal, sebuah kenderaan pelbagai guna, 2 tangkai anak kunci dan 1 unit telefon pintar. Kesemua tangkapan telah diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Serian untuk tindakan lanjut. Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS yang ditubuhkan pada tahun 1990-an bagi menguruskan hal ehwal agama Islam di negeri ini kini telah menjangkau usia Jubli Mutiara penubuhannya. Dalam usia mencecah 30 tahun, pelbagai peranan dan tanggungjawab
telah dimainkan Jais termasuk di peringkat bahagian dan daerah yang bukan sahaja menguruskan hal berkaitan ibadah umat Islam, malah melakukan tanggungjawab sosial korporat bersama pelbagai agensi. Pegawai Agama Islam Jais Bintulu, Ustaz Azhar Hibni menjelaskan Jais komited melaksanakan tanggungjawab selaras dengan keperluan semasa. Kerana kita telah banyak menghulurkan sumbangan-sumbangan kepada golongan-golongan yang terkesan daripada COVID-19 ini. Dan di antaranya ialah agihan kepada masyarakat saudara kita di sekitar Bintulu, termasuk Sungai Asap. Beliau berkata demikian selepas majlis kesyukuran bersempena sambutan Jubli Mutiara Jais ke-30 tahun di Masjid Asyakirin Bintulu. Kaki tangan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Wan Jamaluddin Wan Said muncul Johan Qari bagi pertandingan tilawah Al-Quran peringkat bahagian serian yang diadakan semalam. Ia sekaligus mempertahankan kejuaraan untuk kali keempat bagi bahagian serian. Johan bagi Qariah pula disandang oleh Nur Syakirin Ramzi. Kedua-dua pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM1,000 beserta piala. Hadiah disampaikan oleh Pengarah Agama Jabatan Agama Islam Bahagian Serian Morsidi Julai. Kedua-dua Qari dan Qariah akan mewakili bahagian serian dalam pertandingan peringkat negeri. Sekian berita pagi Sarawak. Terus amalkan penjarakan fizikal di tempat awam. Bersama-sama kita putuskan rantaian wabak COVID-19. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum.